Salam Malaysia Madani, salam sentosa di pagi hari ini kepada semua yang sedang menonton kami dalam Apa Khabar Malaysia. Saya Lina Pallavi dan saya Nurul Hidayat Umul, dan hari ini teruskan bersiaran bersama kami dengan topik dan juga perkongsian yang menarik dalam Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini kita berbatik dan kena pula konsep kita hari Pink, ya. Pink penuh dengan kasih sayang, dan penuhkan kasih sayang dalam hidup anda, seharian anda, kerana kasih sayang itu akan memberikan impak kebahagiaan yang positif sentiasa. Betul, saya teringat bercakap tentang kasih sayang ni, teringat eksperimen yang pernah dijalankan dulu. Ada dua pokok, satu pokok ini selalu dipuji, diberi kasih sayang dan sebagainya. Satu pokok lagi ini selalu dicerca dan sebagainya. Kita dapat lihat perkembangan pokok yang diberi kasih sayang, diberi perhatian itu lebih baik daripada pokok yang orang kata diabaikan, betul. Itu baru pokok, ya, apatah lagi manusia. Betul. Itu menggambarkan satu emosi dengan kasih sayang. Walaupun kasih sayang ni bukannya bersifat benda yang kita nampak, tetapi begitu bermakna sekali dalam kehidupan kita. Okey, bercakap juga Helena, sekarang ni dah musim panggilan haji. Betul. Ya, dan kita dapat saksikan dah ramai kenalan kita, dan mungkin antara kenamaan juga yang ketika ini telah pun mula berangkat ke tanah haji untuk menunaikan ibadah mereka. Dan antara yang tidak ketinggalan pastinya Agung, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan juga Raja Pemaisuri Agong iaitu Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah hajinya pada semalam, dan turut mengiringi adalah Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan majlis keberangkatan Seri Paduka Baginda, ya, diadakan di Istana Negara. Dihadiri yang di-Pertuan Negeri Melaka iaitu Tun Muhammad Ali Rustam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Dan Seri Paduka dijadual berada di Tanah Suci dari 21 Jun hingga 2 Julai. Dan bukan sahaja Tuanku Agong, ya, turut menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, dan difahamkan 2 hari lepas Sultan Selangor iaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah dan juga Sultanah Selangor turut berangkat ke Tanah Suci bagi menunaikan ibadah haji. Betul, dan di sana juga ketika ini ada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar yang ke sana atas tuntutan kerja sambil menunaikan haji, dan beliau berkata Malaysia bercadang dan bersedia untuk membawa simposium Perdana Haji ataupun Grand Hajj Symposium yang dianjurkan secara tahunan di Arab Saudi ke Malaysia pada masa hadapan. Dan beliau telah pun berbincang dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Muhammad Al-Rabiah mengenai perkara tersebut. Dan simposium itu akan mengumpulkan para cendekiawan Islam dan pakar dari seluruh dunia untuk berkongsi pengetahuan, penemuan dan penyelidikan dan amalan terbaik dalam semua aspek ibadah haji. Tabung haji yang mempunyai 60 tahun pengalaman dalam mengendalikan urusan haji juga boleh berkongsi kejayaan tabung haji dengan negara Islam lain. Dan mungkin dalam simposium ini, selain dapat membantu pemain industri haji dan umrah serantau untuk mengambil bahagian dalam perbincangan, mereka juga tidak perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk ke Arab Saudi. So kalau kita buat kat sini jimat sikitlah. Mungkin antara perkara yang kita boleh bincangkan semasa simposium ini mungkin mengurangkan tempoh tunggu, mungkin akan ada sekatan-sekatan lain yang boleh menyebabkan lebih ramai lagi yang pergi haji. Misalnya kalau daripada tabung haji sekali saja peluang yang diberikan, dan kalau anda kaya mungkin anda pergi sekali, dan kedua kali, tiga kali itu mungkinlah kita buat sponsor orang lain ke. Ini adalah sedikit cadangan yang mungkin boleh kita bincangkan kalau simposium Perdana Haji ini dilakukan di Malaysia. Baik, hari ini kan kami pakai baju pink, walaupun kami berbaju pink, lembut dan sebagainya. Di hujung siaran nanti kita ada sesuatu yang mungkin akan menarik minat kepada mereka yang menggemari muzik rock. Ya, saya pun tak sabar nak menantikan. Tapi
teruskan setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan kerana kami akan bawakan kejutan di situ yang pasti anda tidak menyesal menunggu. Tapi biasalah Irina ya. Hari ni kita nak seperti biasa pagi-pagi ni kita kena tahu dulu mengenai keadaan cuaca. Seperti biasa kita nak melakukan pelbagai aktiviti, cuaca memainkan peranan untuk melancarkan pergerakan hari-hari kita. Kita saksikan ramalan cuaca dan seterusnya laporan langsung ke Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. Mangsa kedua kejadian kepala air di air terjun kampung orang asli Pertak, Kuala Kubu Baru di Hulu Selangor ditemui lemah semalam tadi. Mayat wanita berusia 52 tahun, warga tempatan, ditemui anggota bomba kira-kira 10.20 malam. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Selangor, Muhammadul Ihsan Muhammad Zain berkata, mangsa ditemui di celah batu pada jarak 50 meter dari mangsa pertama ditemui. Terdahulu pada 6.19 petang semalam, anggota bomba berjaya menemukan seorang wanita di celah batu. Mangsa berusia 55 tahun merupakan warga negara Cina. Dia ditemui kira-kira 200 meter dari lokasi kejadian. Mangsa dibawa ke pos kawalan bomba PKB 7.20 malam dan disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan. Mayat kemudian diserahkan kepada polis dan dihantar ke Hospital Kuala Kubu Baru. Dalam perkembangan sama, Muhammadul Ihsan berkata, kedua-dua mangsa adalah kawan dan melakukan aktiviti mandi-manda di lokasi kejadian berdua. Kerajaan Negeri Kedah akan mengambil tindakan tegas terhadap pusat-pusat refleksologi yang menjalankan kegiatan menyalahi syarat lesen termasuk tidak memperbarui lesen dan menutup operasi mereka. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur berkata, mesyuarat Esko Kerajaan Negeri telah membuat keputusan berhubung perkara itu. Jika pemantauan oleh PBT, Polis, Immigration dan Kerajaan Negeri selepas pada ini masih berlaku kegiatan-kegiatan selain pada yang dilesenkan, maka lesen tidak akan di-renew. Kita akan tutuplah pusat-pusat tu. Tengoklah peruntukan di bawah undang-undang yang kita boleh buat untuk memberhentikan pengeluaran lesen pusat-pusat seperti itu. Itu yang dimaksudkan dalam keputusan mesyuarat Esko tadi. Datuk Seri Muhammad Sanusi turut menegaskan sebarang aktiviti berunsurkan hiburan di negeri itu termasuk di dalam kawasan institusi pengajian tinggi masih tertakluk di bawah enakmen kawalan hiburan dan perlu mendapat lesen daripada pihak berkuasa tempatan. Jadi hak duk tunjuk-tunjuk langit buat semua tu, nak buat tu minta lesen daripada pegawai daerah. Kalau kita agak program-program yang tidak sesuai tidak akan diluluskan walaupun dalam universiti. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hai, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dan teruskan bersama kami hari ini. Kita nak merungkai antara topik perbincangan yang begitu menarik sekali, iaitu mengenai Cipta 2023 dan juga Hari Terbuka Fakulti Seni Guna dan Kreatif ya. Dan pastinya kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Mushdi Haji Shanat, merupakan Dekan Fakulti Seni Guna dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak. Kali ini kita nak pergi Sarawak ni, jauh. Kita terbang menerusi talian Zoom ketika ini, iaitu talian Skype ya, difahamkan? Talian Skype, maafkan saya. Talian remix. Okay. Ya, talian remix ya. Assalamualaikum, apa khabar Doktor, sihat? Waalaikumsalam. Terima kasih Nurul dan juga Helena ya. Okey, cantik baju doktor hari ni turut mengekalkan baju batik sama konsep dengan kita di sini. Okey, doktor, ya, betul. Tanpa membuang masa, mungkin kita boleh terangkan, doktor boleh terangkan apakah itu Cipta 2023?
Okey, terima kasih ya pengacara. Jadi cipta ataupun singkatan kepada Cetusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir merupakan aktiviti tahunan yang dijalankan oleh Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Ianya merupakan wadah ataupun platform memperkenalkan karya-karya akhir pelajar tahun akhir di fakulti kami, itu Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak. Ya. Dan dijangka 7 program yang terdapat di fakulti akan mempamerkan karya-karya terkini yang bersifat malasegar dan juga inovatif untuk di Kuching dan Kota Semarahan. Dan jika ada peluang, saya menjemputlah semua rakyat Malaysia untuk datang ke Fakulti Seni dan Kreatif untuk menyaksikan sendiri pameran kami kelak, insya-Allah. Tentang cipta yang telah berlaku tahun lepas, dan kita tahu keunikan cipta bagi tahun ini apa dia sebenarnya. Okey, keunikan cipta tahun ini ialah kita mempamerkan karya-karya pelajar yang bersifat yang belum diterokai lagi yang bersifat inovatif, di mana seperti saya maklumkan tadi, kita ada 7 program yang terlibat di fakulti ini, seperti program teknologi seni reka, program seni halus, program muzik. Kita juga ada program sinematografi, drama teater, pengurusan seni dan animasi. Jadi semua program-program ini di mana pelajar akan menghasilkan karya mereka yang tersendiri. Saya ambil contoh program drama dan teater. Mereka menghasilkan teater dan mempersembahkan teater pada minggu Cipta, di mana sebenarnya Cipta telah dijalankan sejak 19 Jun sehingga 28 Julai ini. Jadi ada macam drama teater tadi, mereka mempertengahkan konsep mental health awareness, di mana pada 19-20 hari bulan hari itu kita ada pementasan teater bertajuk Jot, dan malam ini kita ada drama bertajuk Obsessed dan diikuti dengan Hyde. Begitu juga berbagai aktiviti yang menarik kita akan pamerkan kepada halayak ramai, di mana ia adalah sesuatu yang bersifat akademik dan juga infotainment, di mana ia tidak terlalu akademik tetapi dia juga tidak terlalu entertainment. Jadi kita nak educate masyarakat setempat supaya menghayati dan appreciate art sebagai wadah seni dan juga yang boleh mendatangkan hasil pendapatan apabila pelajar bergraduat kelak, insya-Allah. Okey, itu dia. Dan Dr. mengatakan tadi cipta menampilkan 2 elemen gabungan daripada sudut akademik dan juga hiburan. Dan kita nak tahu juga sejauh manakah penerimaan orang luar terhadap cipta itu sendiri. Because sebelum ini kita telah mengadakan cipta secara atas talian kerana COVID, post-COVID, dan Alhamdulillah kali ini kita buat secara full physical, di mana event ini adalah event yang sentiasa dinanti-nantikan oleh warga kampus dan juga warga setempat di Kota Semarahan dan Kuching. Jadi saya jangkakan sasaran kami, kita menjemput pelajar sekolah, juga IPTA, IPTS yang berdekatan, termasuk juga masyarakat di sekitar Unimas ini. Jadi saya menjangkakan dia punya penerimaan sangat baik, dan kita merupakan salah satu universiti tempatan yang menawarkan program art and design ini. Jadi sudah pastinya mereka menanti-nantikan apakah produk, apakah hasil pameran pelajar fine arts ataupun pelajar muzik yang akan dipamerkan. Jadi sudah pastinya mereka tertunggu-tunggu untuk datang dan hadir ke pameran kami, insya-Allah. Reaksi dan sambutan pelajar terhadap Cipta 2023 ni bagaimana? Okey, untuk makluman, kita akan buat perasmian pada 27 hari bulan ini, di mana kita akan menjemput Yang Berhormat Datuk Abdullah Haji Saidul, itu Timbalan Menteri Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Negeri Sarawak. Jadi kita telah menjemput hampir 200 orang pelajar untuk hadir ke event kami. Ini tidak termasuk juga jemputan orang ramai juga kenamaan. Jadi dan maklum balas
terutamanya pihak sekolah, mereka sangat menunggu untuk hadir, dan actually Cipta adalah platform untuk memberi penerangan kepada pelajar juga, pelajar sekolah terutamanya tentang program yang kita dapat tawarkan, dan selepas mereka tamat sekolah ke mana arah tuju mereka boleh pergi. Kalau bukan kepada program fakulti yang berbentuk sains, mereka boleh datang kepada fakulti bentuk seni, iaitu fakulti seni dan kreatif. Jadi sudah pastinya program ini sangat dinantikan, terutamanya golongan pelajar yang kita sasarkan, khasnya pada hari perasmian pada 27 Jun kelak. Okey, Dr. Mushdi, dapat kita saksikan tadi antara aktiviti-aktiviti daripada Cipta yang terdahulu adalah daripada segi pementasan dan juga fashion. Dan kita nak tahu juga apakah aktiviti-aktiviti lain yang turut diadakan sepanjang Cipta 2023 ini, dan apakah kelainan yang ditunjulkan dalam Cipta kali ini? Okey, seperti saya maklumkan tadi, kita akan adakan Cipta bermula 19 Jun sehingga 28 Julai. Jadi bermula pada 19 Jun hingga 25 Jun, kita ada pementasan teater yang akan diadakan di panggung eksperimen FHGK. Ada 3 teater yang dihasilkan oleh pelajar tahun akhir, dibantu oleh pelajar-pelajar tahun 1 dan 2. Selepas itu kita juga ada event seperti laman seni FHGK, music luncheon akustik bridge concert 2.0, di mana pelajar muzik akan memamerkan karya-karya mereka kepada pengunjung. Dan juga kita juga ada aktiviti seperti charity closet, di mana kita akan mengutip pre-love daripada pensyarah, pelajar, dan beri secara percuma kepada pengunjung. Pre-love kita bukan adalah yang, walaupun di second hand, tetapi kita jaga yang kata orang separuh baru, kita beri secara percuma kepada pengunjung nanti insya-Allah. Dan kita ada pameran daripada pelajar sendiri seperti pameran arca, lukisan, and then pelajar grafik dengan pameran packagingnya, dengan pameran advertising dia, pelajar industrial design dengan pameran perabot dan sebagainya. Dan pada hari perasmian nanti, kita ada beberapa aktiviti kita telah sediakan khusus untuk pengunjung seperti batik colouring, kita ada 3D printing demonstration, kita ada fun with green screen, and then kita ada face painting and street makeup, project mapping showcase, dan kita juga sediakan satu program yang bentuk online, iaitu postgraduate sharing session, di mana kita menjemput pelajar international dan lokal untuk berkongsi pengalaman mereka semasa belajar di fakulti ini. Ya, itu antara program yang menarik kita sediakan kepada pengunjung yang ingin datang ke open day kami nanti, dan sempena dengan Cipta juga. Ya. Okey, Open Day yang Doktor katakan ini adalah Faka Open Day kan? Dan Betul, ya. Penyertaan daripada orang ramai dan sebagainya, adakah ia terbuka, perlukan pembayaran ataupun ada aktiviti yang memerlukan kita membayar, dan kebanyakan aktiviti itu adalah percuma atau bagaimana? Ya, betul. Kebanyakan aktiviti yang saya nyatakan tadi adalah percuma, di mana mereka boleh datang dan menyaksikan sendiri pameran, dan cuma kita kenakan sedikit bayaran untuk pementasan teater lah, di mana pelajar perlu menyediakan props, dan juga jadi kita kenakan sedikit pembayaran just untuk cover kos pembinaan prop oleh pelajar. Tapi bagi saya harga tu harga marhain madani, jadi agak sedikit sahaja, tak ada masalah untuk tu. Ya. Ya, Farid, harga marhain sebab ia merupakan kos yang diperlukan dana untuk mungkin untuk keperluan para pelajar ini juga digunakan. Dan mungkin kita nak tanya Dr. Mushdi pandangan doktor terhadap generasi baru tentang program-program kreatif yang ditawarkan di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif UNIMAS, bagaimana?
Okey, jadi program-program kreatif yang kita tawarkan di Fakulti Seni Budaya dan Kreatif, kita ada 7 program keseluruhannya, itu seperti program teknologi seni reka. Jadi di dalam program teknologi seni reka tadi kita ada pengkhususan seperti pengkhususan seni reka perindustrian, kita ada graphic design dan juga kita ada fashion dan tekstil. Dan kita juga menawarkan program seni halus di mana pelajar boleh belajar untuk membina sculpture, painting dan juga foto media. Dan kita ada program muzik, sinematografi. Hari ini saya dimaklumkan Azhan Rani ada datang ke fakulti. Beliau merupakan pelakon yang versatile hasil daripada keluaran fakulti kita lah, alumni kami. InsyaAllah beliau akan terlibat dalam aktiviti Trace yang mana akan diadakan pada hari ini juga. And then kita ada program drama teater. Drama teater bukan saja melahirkan pelakon yang versatile, tetapi kita nak melahirkan satu bakat ataupun yang mampu untuk menghasilkan karya yang kata orang daripada permulaan seperti contohnya kalau teater dia boleh jadi set designer atau scenografer dan dia juga boleh bantu menjadi jurutari untuk sekiranya dalam bentuk pementasan tarian dan sebagainya. And then kita ada pengurusan seni dan last kali kita ada program animasi dan program animasi ni merupakan program bungsu kami lah sebenarnya dan untuk makluman semua program ini telah mendapat akreditasi penuh pada tahun ini dan saya ingin ambil kesempatan lah sekiranya pelajar yang baru habis STPM ingin menyambung pelajaran bolehlah ke program-program yang saya nyatakan tadi. Dan pastinya program kami bukan saja berbentuk akademik tetapi dia hands-on dan skill based. Dan kita hasilkan pelajar yang mempunyai sifat entrepreneur ataupun keusahawanan. Kita tak nak bekerja dengan orang tapi kita nak mencipta pekerjaan untuk orang ramai insya-Allah. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Mujdi Haji Syadat atas perkongsian tadi dan diharapkan Cipta 2023 dan Hari Terbuka FSGK ini akan terus mendapat sambutan dan memberi inspirasi dan peluang dan ruang kepada mereka yang berminat. Terima kasih sekali lagi Doktor. Terima kasih atas jemputan ini. Okey, dan kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Okey, anda masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kali ini kami nak berbincang tentang program Gerak Rahmah 2023 Jom Bersih dan Indah bersama dengan Pengarah Bahagian Perhubungan Masyarakat dan Kejiranan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional iaitu Puan Safidah Abu Samah. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami. Okey, sebagai pemula bicara lah. Mungkin kita nak cerita dulu tentang program Gerak Rahmah 2023 Jom Bersih dan Indah. Selalunya Rahmah ni jimat ataupun murah, tapi kita tak tahu tentang Gerak Rahmah 2023 ni. Okey, terima kasih Nina dan Nurul. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Bernama TV yang memberi peluang kepada pihak Kementerian Perpaduan Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional untuk berkongsi dan juga untuk mempromosikan berkenaan dengan program Gerak Rahmah 2023 dengan kali ini kita melaksanakan program Jom Bersih dan Indah. Okay. Dan sebagai makluman awal kepada Elina, Nurul dan juga penonton kita pada pagi ini, program Gerak Rahmah ini digerakkan oleh Kementerian Perpaduan Negara, Jabatan Perpaduan melalui kawasan-kawasan rukun tangga. Kawasan rukun tangga ini kita ada sebanyak 8,348 kawasan rukun tangga di seluruh negara. Dan ini rukun tangga ini adalah merupakan organisasi sukarela ataupun institusi sosial yang bernaung di bawah Kementerian Perpaduan Negara yang bertanggungjawab untuk memastikan kesejahteraan
keharmonian dan juga kemampanan komuniti. Dan ini adalah selari dengan hasrat ataupun aspirasi kerajaan untuk kita membangunkan masyarakat madani. Jadi Kementerian Perpaduan kita melaksanakan program ini di seluruh kawasan rukun tangga di seluruh negara. InsyaAllah pada kali ini pada hari Sabtu ni 24 Jun. Dan untuk kita membangunkan komuniti rahmah. Dan rahmah ini maksud kita nak bangunkan satu komuniti yang hidup dalam penuh dengan kasih sayang, penuh dengan semangat peduli, penuh dengan semangat tolong-menolong, bekerjasama, dan yang paling penting kita boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Itu dia, bukan tertakluk kepada harga barangan sahaja, Betul. tapi persekitaran juga turut memainkan peranan Betul. utama. Dan kita nak tahu juga Puan Safida, apakah matlamat utama dalam pelaksanaan program ini sebenarnya? Okey, seperti yang saya sebutkan dulu tadi adalah untuk kita membangunkan komuniti ramah. Sebab di Kementerian Perpaduan Negara pada 1 Mac tahun ini, pihak kementerian telah melancarkan program Kembara Perpaduan Malaysia Madani, dan di bawah program Kembara ini kita ada 3 kluster program, iaitu Semarak Perpaduan, Semarak Kenegaraan, dan yang ketiga adalah program Komuniti Rahmah. Jadi komuniti rahmah ni kementerian gerakkan dulu, kita gerakkan di kawasan-kawasan rukun tangga yang menjadi komuniti di bawah kementerian, dan perlu disambut juga oleh komuniti di seluruh negara sebenarnya. Jadi bermula dengan di peringkat komuniti rukun tangga ni kita nak jadikan sebagai model atau sebagai tempat rujukan. Kita nak bangunkan satu komuniti rahmah yang hidup dalam keadaan yang harmoni, yang cukup selesa, sejahtera, supaya inilah yang kita nak bangunkan satu komuniti rahmah seperti yang dihasratkan oleh kerajaan lah, aspirasi kerajaan untuk membangunkan negara madani. Dan yang kedua, inilah matlamat utama sebenarnya apabila kementerian menggerakkan rukun tangga di seluruh negara untuk melaksanakan program-program gerak rahmah. Dan yang keduanya adalah untuk kita ada kawasan-kawasan rukun tangga yang memainkan peranan penting yang saya sebutkan tadi untuk memupuk keharmonian, kesejahteraan dan kemampanan komuniti. Jadi kita nak gerakkan supaya rukun-rukun tangga kita ini yang menjadi jentera utama kementerian untuk melaksanakan program bergerak secara lebih aktif. Kita tak nak rukun tangga hanya ada, tetapi kita nak dia bergerak secara aktif menjadi contoh untuk kita membangunkan komuniti rahmah. Okey, dan bercakap tentang komuniti rahmah ni, saya pasti ia adalah satu perkara yang nampak mudah tapi tak mudah sebenarnya. Banyak cabaran untuk dalam kita menghasilkan komuniti rahmah ini. Mungkin nak Puan boleh kongsikan antara cabaran-cabaran untuk kita membentuk satu komuniti rahmah itu sendiri. Betul, Helena sebut. Nak menggerakkan aktiviti itu tidak semudah bagaimana kita nak menggerakkan masyarakat, sebab di dalam komuniti itu kita berhadapan pertama ialah kita komuniti ni mempunyai dia punya sikap masing-masing, pemikiran yang berbeza kan, dan mereka juga ada mereka punya kehidupan masing-masing. Dan yang kedua ialah kita lihat isu yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini tak sama seperti 20 tahun 10 tahun yang lepas. Jadi inilah antara cabaran yang dihadapi oleh kita semua, dan di peringkat kementerian dan jabatan kita menganalisis isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Dan itu sebab pada tahun ini kita buat kita adakan kluster program komuniti rahmah, dan bagaimana kita nak membantu komuniti dia mempunyai nilai-nilai yang disebut tadi. Kalau di bawah program komuniti rahmah ni, selain daripada gerak rahmah, kita ada ziarah rahmah, kita ada sumbangan kotak rahmah, nak menunjukkan bahawa nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai jati diri ini dapat dipupuk dalam masyarakat kita. Jadi insya-Allah dengan adanya nilai-nilai yang kita bentuk dalam masyarakat hari ini dapat membantu kerajaan menangani isu-isu dalam komuniti kita. Ya, dan pastinya mengenai sesuatu pergerakan ini, pastinya kita mempunyai satu harapan di sebaliknya juga ya. Dan mungkin Puan Safida boleh kongsikan apakah harapan terhadap program ini khasnya. Okey, untuk makluman Helena, Nurul dan juga penuntut, ini adalah program Gerak Rahmah yang ke-6. Kita telah bermula pada bulan Januari, saya kongsikan sedikit, iaitu program ziarah rahmah dan sumbangan kotak rahmah. Kemudian pada bulan
Februari kita ada program Gerak Ramah Jom Sihat. Pada bulan Mac kita ada program Gerak Ramah Jom Ronda SRS untuk keselamatan komuniti. Pada bulan April kita buat program Gerak Ramah Jom Masak Bubur Lambuk sempena bulan Ramadan. Dan pada bulan Mei kita ada program Gerak Ramah Sambutan Minggu Perpaduan. Dan ini kali ke-6 kita ada program Gerak Ramah Bersih dan Indah untuk memupuk kesedaran masyarakat tentang penjagaan alam sekitar dan juga kesihatan. Dan program ini akan dilancar di peringkat kebangsaan oleh Yang Berhormat Dato' Aaron Agodagang, iaitu Menteri Paduan Negara di Sungai Asap, Sarawak. Jadi harapan kami di kementerian dan juga jabatan adalah bukan sahaja rukun tangga, kita mensasarkan sekurang-kurangnya 60% sikit hati untuk menjayakan program ini, tapi kita menyuruh kepada seluruh masyarakat sebab ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk menjaga keindahan dan juga kebersihan alam sekitar. Kita nak tanya secara lebih lanjut tentang program Jom Bersih dan Indah ini. Apa yang aktiviti yang akan dilakukan? Adakah gotong royong? Kalau kita tengok antara video yang kita dapat lihat tadi, mengecat dan sebagainya. So kita nak tanya bagaimana ia dilakukan dan bagaimana kita nak kita tahu dia akan dimulakan di Sungai Asap, Sarawak. Bagaimana ia akan menjadi model kepada kawasan-kawasan rukun tetangga lain? Okey. Program ini seperti saya sebut dia dijalankan secara serentak. So bermula pada 7.30 pagi, semua komuniti kita akan menjayakan program ini, dan program ini kita jayakan dengan kerjasama agensi-agensi lain seperti Kementerian Kesihatan untuk mencegah denggi. Kemudian kita ada dengan Jabatan Alam Sekitar untuk pembersihan sampah, penjagaan alam sekitar. Kemudian kita ada juga agensi macam SW Corp. Kita bergabung. Jadi bukan saja pada hari tersebut kita nak mengutip sampah, tetapi kita ada pengisian-pengisian lain. Seperti kita macam di Sarawak, kita akan mulakan dengan larian keluarga. Kan, untuk menggerakkan semangat kekeluargaan. Kemudian kita ada senam harmoni. Dan kita ada pemeriksaan kesihatan, kita ada pameran daripada alam sekitar dan sebagainya. Dan program ini kita pupuk mulai daripada rumah. Jadi dalam komuniti, jaga kebersihan, jaga kesihatan daripada dalam rumah, kemudian dalam komuniti dan seterusnya di peringkat yang lebih besar lah. Dan Puan Safidah ada mengatakan ini bukanlah program kali pertama. Ia telah pun berlangsung sebelum ini kali ke-6. Dan kita nak tahu juga apakah penambahbaikan terhadap program untuk bersih kali ini. Daripada mula kita gerakkan, memang kita melihat penambahbaikan yang perlu dilakukan, dan salah satu aspek yang kita laksanakan adalah untuk menambah baik dari segi promosi, sebab program ini telah mendapat sambutan. Kalau kita mulakan dengan 4,000 KRT menyertai, kemudian kita ada 5,000, kemudian kita menggalakkan masyarakat lain, komuniti lain untuk bersama-sama dengan kementerian untuk menjayakan program ini. Dan alhamdulillah kita dari segi, sebab kita di kementerian kita tidak mahu bergerak secara silo. Jadi kita melibatkan pelbagai pihak lah untuk menggerakkan program ini supaya ia sampai kepada komuniti kita. Dan tadi pun ada kata bahawa ia dijalankan serentak komuniti itu. Serentak seluruh negara? Ya, betul. Serentak seluruh negara. So 7.30 pagi insya-Allah sehinggalah lebih kurang pukul 10 atau ke 11, ataupun ada yang dilanjutkan hingga tengah hari ataupun petang dengan pelbagai pengisian. Maknanya program ini kita susun bermula daripada peringkat kebangsaan di Sarawak, kemudian ada peringkat negeri, 16 negeri akan dilancarkan, kemudian kepada peringkat daerah kita ada 116 daerah akan buat, dan juga komuniti kita rukun tangga. Itu dia betapa meriahnya. Itu yang dinamakan gerak. Kita perlu bergerak bersama-sama untuk kesejahteraan dan keharmonian untuk kita juga. Dan bagi mereka yang berminat nak ikut serta dalam program Gerak Rahmah ini, bagaimana mereka nak dapatkan maklumat tentang tarikh dan tempat program dijalankan? Program ini kita promosikan ataupun maklumat ada di kita punya media sosial, di FB dan juga di IG Kementerian, semua ada di jabatan, boleh rujuk di situ. Kita ada pejabat kita di Kementerian dan juga di Jabatan Paduan Negara di Putrajaya, dan juga kita ada di 16 negeri.
boleh berhubung dengan pegawai-pegawai kita ataupun dengan pengarah paduan negeri untuk mendapatkan maklumat, dan saya harap bukan saja mendapatkan maklumat tetapi bersama-sama bergerak dengan kita semua untuk program ini. Okey. Itu dia. Saya sebenarnya dah tengok dah dengar Puan cerita setiap bulan tu ada program yang berbeza. Nak tanya juga bulan depan apa program yang boleh kita anticipate? Alhamdulillah lah dapat kita promosikan awal program ini. Yang lebih menarik iaitu kita akan adakan program Kayuhan Rahmah. Basikal pula Ya, pada penghujung bulan, sebab program ini kita buat kita laksanakan setiap minggu keempat pada hari Sabtu. Kita telah tetapkan. Kenapa? Kenapa? Sebab kita nak susun program ini. Bila kita nak menggerakkan satu tu, kita perlu ada satu ketetapan. Jadi orang dah tahu dah setiap bulan akan ada program Gerak Rahmah, dan setiap minggu keempat program itu akan dilaksanakan pada minggu keempat hari Sabtu. So terutamanya komuniti kita Rukun Tangga ni dah bersiap sedia dah. Dah mempromosikan macam program ni, kita kata program Jom Bersih kan, tapi ada KRT dia lagi advance, dia buat kayuhan sekali. Tapi sebenarnya kayuhan itu kita letakkan untuk bulan Julai nanti. Juga akan dirasmikan oleh Menteri Paduan Negara, dan bersama-sama kita bukan konsep untuk berkayuh saja, tetapi kita berkayuh sambil kita membuat sumbangan kotak rahmah. Kita menyantuni komuniti kita yang tidak bernasib baik, yang kurang bernasib baik, dan juga kita nak mempromosikan 6 nilai dalam masyarakat madani itu. Maknanya kita berkayuh tetapi dia memberi makna kepada apa kayuhan kita tu. Dan menjadi ejen kepada kerajaan untuk menyebarkan orang kata apa yang kita kerajaan inginkanlah. Terima kasih Puan Safida atas perkongsian tadi, dan kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Itu dia, dapat kita saksikan. Intro pun dah gempak. Itu tahun 1997 Datuk Ini di Malam Cerita Wajah di itu dia, kita Stadium bawakan Datuk Ramli Sarip di studio hari ini eksklusif, pastinya dalam Apa Khabar Malaysia. Dapat kita saksikan tadi tu, orang kata apa, pemanas baru kan, kita baru teaser je, buat panas dulu bahan konsep yang akan berlangsung tak lama lagi, iaitu menampilkan Sweet Charity. Dan pastinya hari ini kita membawakan eksklusif Datuk Ramli Sarip di studio untuk memperkatakan mengenai konsep berita gempa. Wow, nama pun dah gempa dah kat situ. Kebetulan. Sebelum kita bermula, kita nak tanyalah Papa Rod kan, perkembangan terkini Sweet Charity. Buat masa ni memang kita sedang memilih lagu-lagu yang terbaik dan sesuai untuk konsep berita gempa tu. Tema berita gempa tu kita dapat dari waktu berlakunya gempa bumi yang teramat buruk bagi negeri Turki. Jadi benda tu kita akan jadikan dia satu lambang yang mana dia boleh berlaku di mana-mana, dan benda itu satu benda bencana ujian yang sangat dahsyat lah bagi sebuah negara kan. Itu pasal kita dalam album ni ada lagu berita gempa, ada lagu musibah, ada lagu ribut. Jadi tema dia kehidupan tentang apa yang berlaku kat dunia ni lah. Saya ingatkan ada sinopsis ataupun kesinambungan tentang album pada tahun 1985 tu. Itu ada kata juga? Tak ada. Tidak ada. Kebetulan bila waktu tu semua mempunyai haluan masing-masing. Tapi kita tidak pernah mengatakan yang kita berpecah. Kebetulan kita ada banyak show-show yang diundang, termasuk rakaman live di Stadium Merdeka, iaitu Malam Cerita Wajah. Itu antara yang terbaik yang pernah dihimpunkan oleh archive konsert kita lah. Itu satu punya yang indah, dan selepas 50 tahun dihadir lagi konsert yang bernama Ribut. InsyaAllah.
Okey Datuk, tadi kita dapat saksikan itu adalah klip yang kali terakhir bersama dengan Sweet Charity dan kita nak tahu juga semua dah lama-lama dah orang kata dah tahap otai tapi masih lagi berbeza. Dan apa yang membuatkan Sweet Charity terus konsisten untuk terus mengekalkan nama di persada seni tanah air dan juga arena rock itu sendiri bagi pandangan Datuk? Itu sebahagian daripada kita punya anugerah dan sebahagian dari punya kehidupan. Dan bagi saya kita mempunyai lagu-lagu yang bertemakan kehidupan yang agak sesuai untuk dikongsikan kepada peminat-peminat dan juga remaja-remaja untuk menghayati, untuk bertahan, untuk kenal dan tahu tentang tema yang kita rakamkan selama ini dan dipersembahkan dengan cara live saya. Dan kita nak tahu juga Datuk, konsert kali ini adakah akan berlangsung di satu lokasi saja ataupun akan menjalani konsert jelajah? Saya insya-Allah mungkin sudah diurus oleh penganjur. Ada 4-5 tempat buat masa ni tapi belum diberitahu. Kita akan mulakan dengan di Johor baru dulu, iaitu di Arena Lakin pada 29 Julai. Dan agak teruja jugalah bila peminat-peminat telefon. Dan bagi saya sebagai kumpulan yang boleh tahap masih boleh buat persembahan, boleh diterima, dan masih diminati dalam usia yang agak gersang ni ataupun orang panggil purba lah. Datuk, kalau kita tengok gambar-gambar ni mana satu Datuk? Saya susah nak mengenal pasti. Yang tu saya nampak. Ini album pertama. Okey, tahun 79. tahun Album teratai ni. Ini yang terbaru. Masih lagi mengekalkan anggota yang sama ahli yang sama tu? Saya yang dua dah kembali ke rahmatullah. Jadi kita akan gunakan khidmat yang lain. Rahman kan pemain drum dia tu. Rahman, Rosli, semua alhamdulillah looking forward untuk konsert ni lah. Dan Okey, kita nak tahu juga Atok, konsert kali ni nak menampilkan lagu apa? Pastinya akan mengubat rindu untuk peminat-peminat Sweet Charity kan? Antara lagu-lagu yang akan dipentaskan, dibawa ke pentas. Lagu tu agak lagu-lagu yang popular lah, yang diminati oleh peminat selama ini, dan mungkin diberi sikit nafas baru, arrangement baru sedikit, dan ada lagu-lagu yang kita belum pernah buat persembahan dalam konsert Sweet Charity akan dipersembahkan insya-Allah. Dan ini satu benda yang mengimbau balik kenangan lah. Selalunya generasi yang macam gini, macam awak semua, yang minat selalu ayah dengan mak. Tapi dia pergi ke anak. Bila mak dengan ayah dengan lagu Kamalia ke, Teratai ke, jangan tunggu lama-lama, oh ni cerita dia. Dan benda itu akan, kalau benda tu agak melekat di hati anak, dia akan meminati lagu tu. Saya rasa selalunya begitu. Dan saya kadang-kadang saya bila jalan dekat mana-mana, nanti mereka akan, cik boleh tolong saya tak? Kenapa? Mak saya dengan ayah saya sangat minat lagu ni, pasal lagu ni lah yang orang kahwin, macam itulah. Jangan tunggu lama-lama. Boleh wishkan birthday tak? Macam itu benda-benda yang agak cute lah. Tapi saya rasa tidak jadi masalah lah untuk saya memberi sikit sokongan kepada mereka tu. Dan Helena pun kata itu lagu wajib dekat karaoke kan? Yang selesai nyanyi sekarang Okey, Datuk dah berusia 70-an, tapi masih tegap dan sihat, boleh buat konsert lagi. Kita tanya rahsia dia apa? Rahsia dia rezeki lah. Rezeki saya mungkin Allah Ta'ala beri saya kesihatan, ilham, pemikiran, dan masih lagi diminati dan masih lagi digemari. Dan itu satu pencapaian lah. Sebagai artis tanah air, kata orang tu selalunya kalau di negeri barat benda tu adalah benda kehidupan mereka betul-betul. Di sini pun mungkin ada, tapi untuk sampai ke tahap kita 50 tahun, selepas 50 tahun masih bergerak, berjalan, itu satu pencapaian lah. Datuk, kita nak tahu juga bilakah konsert ini bakal berlangsung, dan setakat ni nak tahu juga daripada segi persediaan tu sememangnya dah cukup 100% bersedia ke atau masih lagi ada beberapa peratusan yang perlu diambil kira? Ini semua the touch, the last magic touch lah. Lagu-lagu tu semua telah disenaraikan
Dan saya bakal akan memberitahu mereka apakah lagu, dan selepas tu kita akan buat latihan. Bila kita buat latihan, kita akan tahu kekuatan lagu tu di mana. Perlu ke kita nak tukar ke tidak. Kadang-kadang bila kumpulan, ada kumpulan dah tahu dan kenal lagu, kita tak ada banyak masalah dan boleh main. Yang problem ni jangan harap-harap mudah-mudahan kenal lagu, tahu lagu tapi tak boleh main. Pasal muzik Sweet Charity bukan muzik yang mudah. Dia banyak energi, banyak drive yang kita kena ada benda tu. Termasuk diri saya. Itu yang sangat penting lah. Dan dalam persembahan itu adalah satu persembahan lah. Persembahan itu kita terpulang bagi peminat atau kita macam mana kita nak nilaikan benda tu lah. Bagi saya, kita dah lalui benda ni, pengalaman mengajar kita banyak. Dan hanya kita nak tahu sejauh mana. Dan saya rasa magical moment harus ada, kerana itulah antara bonus kita lah. Kerana dalam persembahan dia 2 jam setengah, kita perlukan itu magic moment. Sentuhan ajaib. Yang mana 10 minit, 15 minit akan membuat buai ataupun boleh mewarnakan satu pelangi yang cantik begitu. Rugi tu Helena kalau tak pergi. Kan? Tapi nak tahu juga tiket tu nak dapat kat mana, Datuk? Katanya serendah RM99. Tak, sebenarnya tak mahal. Untuk menonton konsert Sweet Charity yang agak ditunggu lama. Dan kalau di Europe, di Amerika, macam Rolling Stones ke, awak tengok Aerosmith ke, Led Zeppelin, mahal gila. Kadang-kadang setahun 2 tahun bila dibuka online aja dah habis tiket. Misalnya begitu. Tapi kat sini masih ada masa lah. Mudah-mudahan mereka sekarang kadang-kadang banyak show yang baru-baru, tetapi kita tidak akan bertembung dengan diorang kerana konsep kita sangat berlainan. Konsep kita sangat berlainan. Kita ada cara kita sendiri, lagu kita sendiri, dan insya-Allah lah. Mudah-mudahan. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Tak sabar-sabar sebenarnya nak pergi, mesti kena pergi ni. Sebab Pak kata Datuk kan, lagu tu daripada mak turun ke anak, dan anak nanti mungkin ada generasi yang meminati lagu daripada Sweet Charity, dan mungkin selepas ini akan diwariskan kepada anak kita pula, mana tahu. Okey, dan itu tadi itu saja yang dapat kita kongsikan bersama Datuk Ramli Sarip. Tapi anda kena tunggulah juga kan. Okey, tiket anda boleh beli, kalau anda yang berminat anda boleh beli sahaja di megatickets.com. Cari saja Sweet Charity yang akan dijalankan pada 29 Julai 2023 jam 8.45, dan tiket adalah serendah RM99. Dan apa yang menarik tentang konsert ini, ada beberapa tema lah. Kita ada zon-zon yang diberi nama lagu Sweet Charity. Kita ada misalnya tiket yang paling mahal adalah Zone P Reboot, iaitu level 1 yang akan diberi priority entrance, dapat lanyard, dapat banyaklah voucher makanan VIP dan lah maknanya. Betul. Tapi kan kita rasa macam mesti ramai cakapkan apa ni, Ramli Sarip, Datuk Ramli Sarip datang tapi tak bagi menyanyi pun. Tak sempat, lupa. Dia bukan lupa sebenarnya, tapi kita simpan untuk kejutan anda. Kita belanja hari ini. Jom sama-sama saksikan. Dan kita nak belanja sebenarnya persembahan eksklusif daripada Datuk Ramli Sarip. Jangan lihat sahaja, pastikan anda pergi menonton di konsert Sweet Charity untuk lebih menikmati kepuasan. Kita tinggalkan anda dengan persembahan Datuk Ramli Sarip. Assalamualaikum, salam hormat, dan sehingga berjumpa lagi. Lagu apa Keluar pagi balik petang, ada kala sampai malam, cari rezeki bawa pulang buat ibu yang tersayang. Oh, bersabarlah, wajahmu di mana-mana, senyum kasih, mesra kasih, cinta murni kan bersemi bersama ketulusan budi. Bersemilah. Lama ku cari rahasia kasih, rindu kasih untuk berkasih.
senang-senang duduk di serambi, senandung lagu puisi, zikir zaman, nyanyian zaman. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung. Biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun, rahmat yang maha agung. Tapi di konsep tu saya tak akan nyanyi lagu solo saya. Saya akan nyanyi lagu Sweet Charity saja. Hari ini rasanya nak nyanyi begitu macam Mang menjadi resmi manusia, ingin hidup 1000 tahun lagi, seperti batu-batu setulus putih hati, melihat kurniaan Tuhan. Itu antara lagu yang akan insya-Allah akan dipersembahkan pada konsert.